Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Nama saya Muhammad Farid bin Mustafa. Nombor metrik 261949, memegang nombor meja 15. Okey, pada hari ini saya ingin membentangkan mengenai tajuk kajian saya, kesan akibat COVID-19 terhadap perniagaan pasar malam di daerah Sik Kedah. Malaysia merupakan sebuah negara yang dilanda pandemik penyakit coronavirus 2019 COVID-19 yang sedang melanda hampir seluruh dunia. Wabak COVID-19 itu telah dikesan buat pertama kalinya di Malaysia sewaktu pelancong dari China tiba di Johor Bahru. Akibat berlaku penularan virus ini di Malaysia pada bulan Mac 2020, menyebabkan kerajaan telah mengenakan untuk mengadakan Perintah Kawalan Pergerakan bagi mengawal virus ini secara berleluasa. Jadi, melalui Perintah Kawalan Pergerakan ini telah memerintahkan supaya penutupan semua premis kerajaan dan swasta, termasuklah perniagaan di pasar malam. Oleh itu, peniaga pasar malam tidak boleh berniaga pada pelaksanaan PKP. Okey, latar belakang kajian. Pasar malam adalah kegiatan urus niaga yang diadakan secara berkala. Biasanya diadakan pada waktu petang atau dan berakhir pada waktu malam. Bagi peniaga pasar malam, mereka menjual barang tertentu pada masa tertentu. Secara dia membuka payung, dia buka gerai ataupun dia melonggak barang pada satu tempat tu yang tidak tetap dalam satu masa yang lama. Jadi peniaga pasar malam ni selalunya mereka akan berniaga dari satu tempat ke satu tempat pada hari yang berlainan. Okey, sebenarnya penyataan masalah bagi kajian ini. Okey, akibat daripada penularan COVID-19 menyebabkan peniaga tidak boleh beroperasi pada waktu itu, terutamanya pada pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Dan juga penularan COVID-19 ini juga telah memberi kesan buruk dan kesan positif kepada peniaga pasar malam itu sendiri, di mana bagi yang kesan buruk, di Malaysia keadaan ekonomi semakin kritikal apabila terpaksa melaksanakan PKP yang membendung penularan wabak COVID-19 ini. Sektor perniagaan merupakan sektor yang terjejas teruklah semasa Perintah Kawalan Pergerakan ni. Kerana setiap peniaga ni dia bergantung kepada perniagaan pasar malam ini untuk sebagai sumber pendapatan dia. Manakala bagi kesan positif ni pula, peniaga itu sendiri dia boleh belajar menggunakan aplikasi teknologi terkini seperti aplikasi Facebook untuk mempromosikan perniagaannya. Selain itu, peniaga ini juga dia boleh menggunakan aplikasi Instagram dan WhatsApp untuk menjalankan urusan niaga secara atas talian. Keadaan ini akan meningkatkan kemahiran peniaga itu sendiri untuk menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi. Selain itu juga, akibat daripada COVID-19 ini juga kerajaan terpaksa mengeluarkan kos yang tinggi bagi membantu peniaga yang terjejas akibat COVID-19 ini. Jadi, kerajaan perlu memikirkan bantuan secara one-off bagi mengurangkan tekanan kepada golongan peniaga berpendapatan rendah. Seterusnya, persoalan kajian. Persoalan yang pertama, berdasarkan penyataan masalah tadi, kita dapat tahu apakah faktor-faktor yang menyebabkan peniaga pasar malam tidak boleh berniaga. Yang kedua, bagaimanakah penularan wabak COVID-19 memberi kesan kepada peniaga pasar malam? Dan yang ketiga, apakah sumbangan kerajaan bagi membantu peniaga pasar malam yang terjejas akibat COVID-19? Okey, berdasarkan persoalan tadi, kita telah dapat mengenal pasti objektif kajian. Objektif kajian terdiri daripada dua, iaitu objektif umum dan objektif khusus. Bagi objektif umum, kajian ini bertujuan untuk menyelidik kesan akibat COVID-19 terhadap peniaga pasar malam di daerah Sik Kedah. Manakala bagi objektif khusus pula, untuk mengenal pasti faktor-faktor yang menyebabkan peniaga pasar malam tidak boleh berniaga. Yang kedua,
mengkaji kesan penularan wabak COVID-19 terhadap peniaga pasar malam. Yang ketiga, menganalisis sumbangan kerajaan bagi membantu peniaga pasar malam yang terjejas akibat COVID-19 ini. Okey, kepentingan kajian ini di mana melalui kajian ini kita dapat menerangkan kepada para peniaga bahawa faktor lain perlu diambil kira selain mementingkan keuntungan perniagaan dalam perniagaan semasa COVID-19. Hal ini kerana aspek keselamatan perlu diambil kira untuk memastikan supaya kesihatan peniaga itu terjamin. Selain itu, kepentingan iaitu dapat menerangkan kepada peniaga pasar malam tahu bahawa penularan COVID-19 ini bukan sahaja memberi kesan negatif, tetapi juga dapat memberi kesan positif kepada peniaga itu sendiri. Seperti peniaga itu dapat mempelajari teknologi maklumat melalui perniagaan secara atas talian. Kepentingan yang ketiga, peniaga pasar malam tahu bahawa kerajaan sangat menitik berat kebajikan peniaga apabila ditimpa musibah seperti COVID-19. Hal ini kerana kebajikan peniaga dijamin oleh kerajaan bagi memastikan supaya perjalanan perniagaan terkawal. Sebenarnya sorotan kajian. Konsep kajian. Perniagaan pasar malam merupakan satu perniagaan yang boleh dimulakan dengan modal yang tidak besar kerana kadar puatan modal pusingan untuk memulakan perniagaan di pasar malam tidak memerlukan modal yang besar. Misalnya, bagi perniagaan minuman, hanya perlu mengeluarkan modal lebih kurang RM100. Jadi, melalui RM100 dapat keuntungan melebihi dari modal yang dilaburkan. Berbanding dengan bagi perniagaan pakaian, yang memerlukan modal yang agak besar berbanding dengan minuman tadi. Jadi, di sini dapat kita huraikan bahawa bagi berniaga barang-barang yang mudah rosak memerlukan modal yang lebih rendah berbanding dengan barang yang tahan lama. Selain itu, pasar malam ini juga merupakan konsep pasar atau bazar yang perniagaannya dilakukan pada waktu petang sehingga pada waktu malam. Pasar malam ini memudahkan penduduk tempatan membeli barangan keperluan di pasar malam yang berdekatan dengan kawasan perumahan. Tambah pula, harga-harga barangan yang dijual di pasar malam lebih murah berbanding barangan yang dijual di pasar raya. Jadi keadaan ini memudahkan penduduk sekitar untuk membeli barangan keperluan seperti ikan, buah-buahan dan sebagainya. Okey, seterusnya kajian lepas. Berdasarkan kajian lepas, saya dapat penyelidik dapat huraikan bahawa faktor yang menyebabkan peniaga tidak boleh beroperasi semasa COVID-19 ataupun semasa berlakunya bencana. Okey. Faktor utama yang menyebabkan peniaga pasar malam tidak boleh beroperasi semasa COVID adalah disebabkan oleh Perintah Kawalan Pergerakan yang diperkenalkan. Okey, menurut kajian, kaedah sekatan pergerakan dilihat sebagai satu pendekatan yang terbaik untuk mengawal penyebaran wabak COVID-19 ini. Seterusnya, kesan penularan wabak COVID-19 terhadap peniaga pasar malam. Berdasarkan kajian lepas, banyak penyelidik menyatakan bahawa kesan wabak COVID-19 ini telah memberi kesan positif kepada peniaga itu sendiri. Bagaimana? Kerana melalui aplikasi-aplikasi terkini, peniaga dapat mempromosikan pasaran mereka melalui aplikasi WhatsApp dan Facebook. Jadi, peniaga dapat meluaskan perniagaannya melalui aplikasi-aplikasi ini. Oleh itu, peniaga dapat memahirkan diri dalam teknologi maklumat dan komunikasi. Selain itu, kesan COVID-19 juga ada penyelidik mengatakan bahawa dia telah memberi kesan negatif. Kesan negatif ini dapat dilihat dari segi sumber pendapatan peniaga itu, di mana selama 3 bulan sewaktu pelaksanaan PKP fasa 1 dan fasa 2 menyebabkan peniaga tidak boleh berniaga pada waktu itu. Keadaan ini menyebabkan peniaga hilang sumber pendapatan. Okey, selain itu, berdasarkan kajian lepas juga,
kerajaan telah bertukuh lumu untuk membantu peniaga pasamalam yang terjejas akibat COVID-19, di mana Perdana Menteri sendiri telah mengumumkan bahawa untuk memberi bantuan prihatin nasional BPN dan juga geran khas prihatin kepada peniaga. Perbezaan kaji dengan berbanding dengan kajian lepas ialah kajian ini lebih fokus kepada aspek faktor yang menyebabkan peniaga pasamalam itu tidak boleh beroperasi semasa COVID-19 dan juga kesan penularan wabak COVID-19 terhadap peniaga pasamalam dan juga sumbangan kerajaan bagi membantu peniaga pasamalam yang terjejas akibat COVID-19 di daerah state. Namun, bagi kajian lepas pula, banyak memfokuskan kepada kesan perniagaan digital terhadap peniaga semasa COVID-19. Jadi, kajian lepas banyak memfokuskan kepada satu aspek sahaja. Metodologi kajian. Hipotesis kajian. Apa itu hipotesis kajian? Hipotesis ini merupakan andaian yang dibuat oleh pekaji tentang hasil kajian berdasarkan objektif-objektif kajian, berdasarkan 3 objektif kajian tadi. Jadi, hipotesis juga menyatakan hubungan secara langsung berdasarkan pemboleh ubah yang wujud, iaitu 2 atau lebih pemboleh ubah dalam suatu kajian itu. Berdasarkan kajian yang dijalankan ini, hipotesis nol dan hipotesis alternatif yang dibentuk dalam penyelidikan ini. Baik, seterusnya teknik kajian. Teknik kajian terdiri daripada sumber data, bentuk soal selidik, kaedah pengumpulan data dan maklumat dan kaedah analisis data. Bagi sumber data menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer ini adalah sumber data asal yang dikumpul secara khusus bagi menjawab objektif kajian yang dilaksanakan oleh pekaji. Manakala bagi data sekunder ini pula merupakan sumber yang data penelitian yang diperoleh daripada media perantaraan ataupun sumber data yang diperoleh yang sedia ada. Jadi data ini diperoleh secara tidak langsung daripada pelbagai sumber seperti buku, akhbar, jurnal dan kajian tesis yang lepas. Okey, seterusnya bentuk soal selidik. Bentuk soal selidik yang telah dikemukakan berbentuk terbuka dan soal selidik berbentuk tertutup. Okey, dalam set soalan ini penyelidik telah membahagikan kepada 3 bahagian. Bagi bahagian iaitu bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Bagi bahagian A yang lebih kepada demografi dan latar belakang responden tersebut. Bagi bahagian B telah ditanya mengenai faktor yang menyebabkan peniaga tidak boleh berniaga, dan bahagian C merangkumi kesan terhadap peniaga pasamalam akibat COVID-19 dan sumbangan kerajaan bagi membantu peniaga yang terjejas akibat COVID-19. Okey, bagi kaedah pengumpulan data dan maklumat melalui kaedah tinjauan, di mana penyelidik pergi sendiri ke pasamalam bagi mengumpul data berdasarkan tinjauan yang dilakukan, di mana melalui tinjauan ini juga penyelidik dapat tahu melalui soal selidik tersebut dijawab dengan betul atau tidak. Okey, seterusnya kaedah analisis data yang digunakan iaitu menggunakan kaedah deskriptif. Apa itu kaedah deskriptif? Kaedah deskriptif ini di mana satu kajian yang mempersembahkan maklumat itu dalam bentuk jadual, graf atau rajah tertentu. Dan juga menggunakan gambar seperti peta lokasi, plan dan suasana serta komponen-komponen statistik seperti mean, median dan mode. Pekaji juga menggunakan analisis statistik ini untuk melihat peratusan responden yang terlibat dalam kajian ini. Okey, instrumen kajian. Okey, bagi instrumen kajian, peralatan perisian yang digunakan oleh penyelidik itu telah menggunakan komputer riba bagi melaksanakan tugasan bagi mencatat segala data-data
dan juga menggunakan perisikan komputer seperti Microsoft Office. Microsoft Office terdiri daripada iaitu Microsoft Word, Microsoft Excel dan Microsoft PowerPoint bagi menjayakan penyelidikan atau mencatat data kajian. Okey. Seterusnya, skop kajian. Okey, sasaran kajian terdiri daripada responder dan sampel, di mana responder ini melibatkan kajian di kawasan SIG terhadap peniaga-peniaga pasamalan yang berniaga di pekan SIG. Seterusnya, bagi sampel ini diberi kepada peniaga yang berniaga di pasamalan. Walaupun terlalu ramai peniaga di pasamalan itu, penyidik hanya hanya mengutip sebanyak 50 orang sahaja responder melalui sampel yang diberikan. Seterusnya, kawasan kajian yang dijalankan ialah di daerah SIG. Okey, melalui kajian ini, pekaji hanya memfokuskan kajian di daerah SIG kerana ia bersesuaian dan memudahkan pekaji untuk mengumpul data dan maklumat secara langsung daripada pelbagai sumber. Seterusnya, jangka masa kajian ini dilaksanakan selama sebulan, iaitu dari 24 November 2020 hingga 24 Disember 2020. Jadi, kesimpulannya, berdasarkan penyelidikan ini, memang peniaga pasamalan terjejas akibat COVID-19 ini. Jadi, penyidik berharap melalui kajian ini, peniaga pasamalan dan orang umum dapat mengetahui apakah sejarah yang berlaku akibat COVID-19 terhadap peniaga, terutamanya peniaga pasamalan. Sekian, terima kasih.